Hai, selamat datang ke Mizaki Channel. So, untuk kali ini kita akan belajar tentang subjek pengurusan teknologi ataupun teknologi management. Okay, so kita akan pergi pada bab 1 untuk hari ini, iaitu Introduction of Technology Management. Okay, kita akan menggunakan buku daripada Strategic Management of Technological Innovation daripada Melissa Shelley. So, memang kalau untuk subjek ni, kita memang akan menggunakan buku ni 100% untuk setiap bab. Okay, kita pergi kepada introduction. So, dalam introduction, sebenarnya dalam chapter introduction ni, kita hanya perlu untuk tahu tentang 3 perkara, iaitu why innovation is very important. Okay, kenapa teknologi itu sangat penting ataupun apa kepentingan teknologi. Okay, yang kedua, kita akan tahu kepada dia punya impacts of teknologi. Okay, kesan inovasi, okay, ataupun kesan teknologi kepada society, okay, kepada masyarakat, sama ada daripada sudut positif ataupun negatif. Dan yang ketiga, kita akan tahu tentang innovation funnel. Okay, innovation funnel ni adalah corong inovasi. Okay, macam mana untuk penghasilan sesuatu inovasi. So, kita go through dulu yang pertama, iaitu why innovation is becoming more important. Kenapa teknologi makin penting dan apa kepentingan teknologi. So, yang pertama adalah teknologi is changing fast. Bermaksud perubahan teknologi yang cepat. Kenapa? Kalau kita tengok sekarang ni, setiap produk di pasaran hanya mampu bertahan dalam tempoh masa yang agak singkat. Okay? Produk tu trending di kejap je. Kalau kita boleh tengok handphone. Handphone kalau kita perasan setiap tahun, satu syarikat handphone akan mengeluarkan 2 ataupun 3 model telefon baru dalam masa setahun. Kenapa? Sebab contoh jika syarikat pesaing A, contoh A adalah Samsung. Samsung keluarkan model handphone baru. Bila Samsung keluarkan handphone model yang baru, Oppo pun akan keluarkan yang baru. Oppo keluar baru, Huawei akan keluar juga yang baru. Selama-lama teknologi yang Samsung buat akan menjadi obsolete ataupun dah lapuk. Sebab adanya teknologi yang berubah. Sebab persaingan akan berlaku apabila untuk menaik taraf sesuatu produk. So, disebabkan itu, tempoh masa untuk teknologi tersebut makin rendah. Makin sikit. Sebab tu dia kata teknologi is changing fast. Teknologi itu berubah dengan sangat cepat. Kalau kita tengok trending waktu baju 60-an ke 90-an, kita boleh tengok. So, zaman trending fashion tu dah kembali balik. Lepas tu mungkin kita boleh tengok daripada sudut yang lain, makanan yang kita perasan kalau time McD ke KFC ke keluarkan produk yang berunsurkan cheese, pasti ada juga yang lain akan keluarkan berunsurkan cheese sebab dia nak mengikut peredaran masa. Okay. Yang kedua, fast changing environment, product lifetime shorter. Ini sama. Teknologi itu penting disebabkan juga oleh tempoh ataupun jangka hayat suatu produk itu makin sikit ataupun perubahan daripada sudut persekitaran. Kalau contoh sekarang, persekitaran contohnya bila wujudnya COVID-19 ni, masyarakat lebih suka membeli secara online. Ataupun wujudnya internet ni, masyarakat lebih suka membeli secara online. Call ke, Grab kan, GrabFood ke, Foodpanda ke untuk beli makanan. Kenapa? Sebab persekitaran tu dah berubah. Kita nak keluar pun kita dah jadi banyak benda kita kena pakai. So, itu yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan teknologi. Next kita ada product are increasingly difficult to differentiate. Produk semakin sukar untuk dibezakan. Sebagai contoh, kadang-kadang kita nak tengok antara satu model ke satu model tu sebenarnya perubahan dia sikit je. Contoh macam ni, sebagai contoh macam kereta Saga. Kereta Saga SD lah, FLX lah. Yang tu pada saya rasa macam semua saya anggap Saga. Tapi sebenarnya ada perubahan daripada setiap teknologi yang dihasilkan tu. So, itu menyebabkan kenapa teknologi itu penting. Sebab perubahan yang kita nak tahu perubahan tu. Sebab sekarang ni produk makin susah nak bezakan. Sebab banyak sangat pun produk tiruan pun satu hal juga.
kita tak tahu macam mana kita nak membezakan. That's why kita kena cuba untuk menghasilkan satu teknologi yang sukar untuk ditiru. Sebab bila susah untuk ditiru, orang memang tahu itu produk kita. Jadi kita nak ada brand. Kita nak ada branding. Contohnya lah, kita nak jadi produk. Contohnya kalau kita beli ubat gigi. Kita tak akan cakap kita akan pergi kedai beli ubat gigi. Jarang sangat orang sebut. Orang akan cakap pergi beli Colgate. Sebut pergi beli Colgate. Tapi sebenarnya jenama yang dia pakai tak Sapi, Dali. Tapi sebab branding tu dah terbiasa. Kalau ubat gigi, orang akan ingat Colgate. Itu adalah kenapa produk sukar untuk dibezakan. Next, customer are more sophisticated segment, demanding and expect more in terms of customization, newest quality and price. Kadang-kadang permintaan, kadang-kadang pelanggan ni dia ada expectation yang sangat tinggi pada setiap produk kita. So sebab tu kalau kita tengok sesuatu iklan tu kadang-kadang dia buat wow sangat. Tapi bila teknologi ni dah bagus dalam iklan kan. Tapi bila lah contohnya kita ni pergi try produk dia, makan ke produk dia, kita rasa biasa je. Iklan dia lebih. Itu yang menyebabkan kenapa kita kena sentiasa buat inovasi supaya kita boleh puaskan hati para pelanggan kita. Next, customer have more choice. Customer ada banyak pilihan. Sebab apa? Kalau kita customer nak memilih handphone sekarang pun ada pelbagai jenama. Kalau dulu orang tahu kalau tak pakai kalau kita tak pakai Nokia, kita akan pakai Samsung. Kalau tak pakai Samsung, kita akan pakai iPhone kan. Pakai iPhone je dulu kali dah. Tapi sekarang tak. Sekarang ni customer ada banyak lagi pilihan selain tu. Contohnya seperti Oppo, Huawei. So itu yang menyebabkan kita kena sentiasa upgrade teknologi dalam syarikat kita supaya customer ni ada banyak pilihan yang dia boleh lakukan. Dan kalau teknologi kita tu adalah teknologi yang wow, yang cantik, yang meriah, yang digunakan oleh masyarakat, so tendensi untuk orang beli produk kita tu lebih tinggi. So yang ni at least kena ingat at least hafal lah 5 daripada semua yang ada. Tapi kalau kepentingan ni sebenarnya awak boleh fikir logik. Kenapa pentingnya kita nak melakukan inovasi? Mungkin disebabkan oleh nak memudahkan kerja, nak menjana pendapatan, nak menghujud ataupun merealisasikan idea pun boleh. Tak semestinya bergantung kepada buku sahaja. Next kita pergi kepada innovation is a positive message. Kenapa kita cakap innovation ni atau inovasi ni adalah satu bentuk mesej yang positif? Kenapa? Sebab bila kita cakap pasal inovatif, semua orang akan tertarik innovation apa yang kita akan hasilkan, inovasi apa yang kita tengah cuba nak membangunkan. Sebab apa? Sebab kalau kita cakap pada kerja kita nak buat headcount ke, kita nak downsize ke, kita nak re-engineer ke, orang tak akan setuju. Tapi bila kita cakap je kita nak buat inovasi terhadap produk kita atau nak bangunkan lagi produk kita, orang akan tertarik untuk contribute. Ataupun kerja kita pun akan tertarik. Dia nak buat apa? Syarikat ni nak buat apa? Best ke? Menarik ke? Kita boleh beli ke? That's why kita katakan inovasi ni adalah sebagai positive message. Next kita pergi kepada yang kedua iaitu impact on society. Impact ataupun kesan, ataupun impact kepada society ataupun masyarakat. So impact kepada masyarakat ni kita boleh tengok daripada dua sudut lah. Yang pertama kita boleh tengok daripada sudut positif, yang kedua kita boleh tengok daripada sudut negatif. Kita pergi dulu kepada yang positif. Kalau positif kita boleh cakap impact daripada society iaitu adalah GDP per capita for the world has risen. Bermaksud gross domestic product ataupun income sesuatu masyarakat tu ataupun sesuatu negara tu akan semakin tinggi bila wujudnya inovasi. Kenapa? Sebab once kita hasilkan suatu inovasi yang baru, secara tak langsung kita akan mendatangkan peluang pekerjaan kepada masyarakat di sekeliling. So itu menyebabkan impact dia. GDP naik, bagi peluang pekerjaan. Kita boleh juga cakap teknologi ni akan memudahkan aktiviti seharian,
Okay, seperti apa? Kalau dulu orang biasa basuh, orang dulu basuh baju, kena pergi dekat sungai, kan? Kena perah guna tangan. Tapi bila adanya teknologi, hasilnya lah mesin basuh. Okay, itu dah memudahkan dia. Okay, teknologi juga boleh kita katakan sebagai memudahkan perjalanan. Okay, perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat. Okay, contohnya kalau dulu orang nak pergi Mekah naik kapal berbulan-bulan. Tapi nowadays, kita pergi je naik kapal terbang, kita perlu naik dalam berapa jam sahaja. Itu adalah contoh-contoh kenapa pentingnya society ni kepada masyarakat. Next kita boleh tengok daripada sudut negatif dia pula sebenarnya. Kesan negatif ataupun kesan negatif inovasi ni terhadap masyarakat adalah yang pertama adalah tentang pollution ataupun pencemaran. Kenapa? Sebab kadang-kadang bila terlalu banyaknya teknologi, orang menyalahguna. Kadang-kadang akan berlakunya pencemaran air, udara. Contohnya, wujudnya kereta api ataupun kilang-kilang. Bagus. Kereta tu kan. Dia sangat bagus. Tapi asap daripada semua teknologi tersebut, jika kita mengabaikannya, ia akan menjadi sebagai satu pencemaran udara. Ataupun sisa kilang, pembuahan tu dibuang dekat sungai, menjadikan sungai tu jadi kotor. Itu adalah penyebab kenapa impak inovasi tadi kepada masyarakat menjadi sesuatu benda yang negatif. Next kita boleh cakap pasal cybercrime, jenayah cyber. Jenayah cyber juga adalah salah satu bentuk kesan kepada masyarakat tapi di sudut negatif. Kenapa? Sebab ramai yang menyalahgunakan teknologi kepada benda yang mendatangkan keburukan kepada insan yang lain. Itu akan menjadi masalah bagi masyarakat di sekeliling. Contohnya TikTok. TikTok adalah pada saya adalah aplikasi yang bagus sebab banyak benda yang kita boleh buat. Tapi jika pengguna menyalahgunakan inovasi tersebut, dia lebih mendatangkan keburukan. Dan yang terakhir sebenarnya adalah tentang innovation funnel. Ini adalah innovation funnel. Innovation funnel ni bermaksud macam mana daripada banyak idea daripada raw material ni untuk menghasilkan satu jenis produk sahaja. Contohnya, kalau suatu syarikat bila dia nak wujudkan sesuatu idea ataupun nak hasilkan sesuatu idea bukan benda yang mudah. So kebiasaannya daripada idea-idea yang tak bertulis tu, dia akan pilih untuk submit. Lepas submit dalam 300 idea tu, dikecilkan lagi dalam 120 projek. Dah hasil 120 projek, tengok projek mana yang berbaloi ke tidak, barulah dia pilih 4 major development. Jadi dia pilih 4 major development yang dia boleh nak buat daripada projek tersebut, dia akan launch 2 produk. Kenapa dia launch 2 produk dulu? Sebab kita nak buat perbandingan. Kalau produk A dan produk B, produk A dengan produk B, produk mana yang lebih bagus? Sebab satu produk yang kita, daripada 2 produk yang kita launch, ataupun kita pasarkan, mesti akan ada satu produk yang sukses. So that's why biasanya kalau iPhone ke kereta ke, kalau pasang, dia takkan keluar dengan satu model. Kalau dia keluar dengan satu model pun, dia akan keluarkan dengan pelbagai warna ataupun periset. Sebab dia nak buat comparison which one yang lebih disukai oleh masyarakat. Itu saja untuk chapter ni. So ini ada latihan saya nak awak buat. Nanti kita akan bincangkan dalam kelas online. Thank you class.